anak kita ni anak yang soleh. Kan? Seronok tak Pak Ibu boleh tengok anak dia jadi ustaz rumah keming? Seronok. Ulang yang ada di kampung. Seronok tak ayah Pak Ibu setengah tu? Seronok tak tengok anak dia jadi ustaz rumah keming? Seronok tuan. Anak aku ni jadi anak yang soleh, mengajar ilmu, bukan satu Terengganu lagi, satu Malaysia. Yang ini yang kita mana anak-anak itu paling tidak pun jadi anak yang soleh, yang mendoakan kita. Sekarang sampailah kita dah meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-mushaf al-warafah ataupun Al-Quran yang diwarisinya. Sama ada kita mengajar Al-Quran, sebab Nabi sebut hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Ataupun kita wakafkan Al-Quran. Ini ada. Wakafkan Al-Quran. Ada. Kita beli Quran, kita wakafkan di surau. Kita beli Quran, kita wakafkan di masjid. Kita beli Quran, kita wakafkan di masjid negara umat Islam yang memerlukan, macam di Kemboja. Kerana umat Islam Kemboja ni pernah melalui zaman kegelapan ketika mereka ditindas oleh kerajaan Pol Pot tahun 70-an. Ulama habis mati dibunuh. Mana-mana orang alim yang terang-terang nampak habis mati dibunuh. Mana orang alim yang cordik sikit, dia menyembunyikan status dia, menyembunyikan kedudukan tinggi dia, dia selamat. Macam Mufti Kemboja sekarang. Kau kenal Datuk Mufti Kamarudin kan? Dia menyembunyikan diri dia sebagai ulama, selamat dia, hidup panjang dia. Tapi kalau yang terang nampak, ditangkap, pergi tak kembali. Itu ulama. Masjid-masjid dijadikan kandang babi ketika itu. Masjid-masjid tentera Pol Pot tawan, jadikan kandang babi. Al-Quran dibakar, dimusnahkan ketika itu. Jadi umat Islam Kemboja selepas Pol Pot jatuh ni dalam kegelapan, kan? Sebab jahil, tak kerti baca Quran dan sebagainya, Al-Quran pun susah dapat. Akhirnya kita umat Islam Malaysia bantu. Kita adakan skim wakaf Al-Quran untuk masjid-masjid, diwakafkan di masjid-masjid di Kemboja. Kan, sampai kita buat korban akikah dan sebagainya, sampai kita buatkan kemudahan-kemudahan untuk umat Islam di Kemboja pergi dan sebagainya, pergi wakaf dan sebagainya. Tapi yang saya cerita sini, yang ketiga tadi itu Al-Quran, wakaf Al-Quran. Tak semesti kita beli Quran, kita menyumbang duit. Duit itu diguna membeli Al-Quran. Al-Quran itu diwakafkan untuk masjid-masjid umat Islam di Kemboja. Ini dia. Termasuk juga dalam Mushafal Warafah, Al-Quran yang diwariskan ini. Jadi selagi Al-Quran itu dipakai, dibaca, pahala sampai kepada kita yang mewakafkan, pewakaf, walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan bila dengar ada skim wakaf Al-Quran ni pun masuk carut. Tak banyak pun sikit, janji ada. Tengoklah berapa kadar minimum dia. Kan? Kalau dia kata kadar minimum RM10, satu lot, tak apalah, paling tidak RM10 kita sumbangkan, lagi banyak lagi bagus. Kemudian yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dibina dia. Ini kita. Jadi membina masjid pun merupakan satu bentuk amal jariah. Dapat tahu kata ada masjid dibina, nak dibina, ada dengan Musa buat iklan, tahu gambar-gambar dan sebagainya, menderma kita. Kenapa? Sebab diguna untuk membina masjid. Ini banyak di sebelah-sebelah selatan Thai dan juga di Myanmar pun ada. Mereka tak dapat bantuan daripada kerajaan. Kerajaan tindas pula mereka. Terutamanya di Myanmar. Kerajaan tindas pula mereka. Sebab kerajaan itu bukan Islam. Macam
tanya kan. Keadaan tindas mereka, keadaan tuduh mereka ini golongan yang memberontak kepada kerajaan. Wah, mereka ni bina pondok pengajian, bina masjid, sebelah masjid pondok pengajian, madrasah. Kalau di Indonesia pesantren. Kan? Tak ada apa pun, tapi kerajaan tuduh masjid, madrasah, pengajian agama ini sebagai tempat melahirkan golongan-golongan pengganas yang memberontak kepada kerajaan. Itu yang tak selesai-selesai konflik di Selatan Thai. Bila senangnya Selatan Thai, kerajaan Thai lead to sila buat referendum merdekakan Patani. Beri peluang kepada umat Islam di Selatan Thai menentukan masa depan mereka nak duduk dalam Thailand ke ataupun nak merdeka buat negara baru. Itu saja. Cara nak menyelesaikan konflik tak selesai. Tak akan selesai. Keadaan Selatan Thai tidak akan aman selama sepenuhnya. Itu bagi saya lah. Tapi saya bukan diplomat. Apatah lagi orang politik. Kan? Itu yang cara. Kan? Sebab dalam keadaan sekarang itu aja. Kan? Sampai ustaz-ustaz dibunuh, kan? Imam-imam masjid dibunuh. Tak selesai masalah. Ya, jadi mereka ni datang daripada Patani datang ke Malaysia ni, minta derma. Kami ni daripada ini Nawar, daripada Yala, daripada Patani. Kami nak bina masjid, madrasah. Kita faham lagi dari madrasah tu, masjid tu sebelah dia ada pondok pengajian. Banyak di Selatan Thai, itu yang banyak. Jadi kami nak mohon derma daripada umat Islam Malaysia, pokok boleh tolong bantu. Jadi kita tak ada masalah. Kita ada peruntukan kerajaan. Kalau tak cukup kita tak payah bantu. Tapi kalau mereka tak cukupkan duit nak bina masjid, siapa nak bantu? Bila ada peluang kita tolonglah, bantulah mereka. Kali ini adalah merupakan amal jariah kita. Au baitan libni sabili banahu, ataupun rumah untuk ibnu sabil yang dibina. Contoh di homestay. Saya kata kalau konsep sekarang homestay. Kita buat homestay. Buat homestay ni bukan apa nak bagi mudah orang. Macam saya kata tadi lah. Kan? Orang ada kerja PI, masa dia baru ni. Kalau kata anak tu kahwin dengan orang ni, di mana dia nak tidur? Di mana dia nak tinggal? Di mana dia nak, kalau dalam istilah orang Islam dia panggil berangu. Berangu ni maknanya singgah sebentar. Akad nikah pukul 10, pelurinya pukul 12.30. Baju akad nikah lain, baju peluri kahwin lain. Baju akad nikah sepasang baju Melayu dengan songkok. Baju peluri kahwin sepasang baju pengantin dengan tajak. Macam mana? Mana nak salin? Takkan nak salin bersuara ni? Kan? Boleh salin bersuara? Boleh. Tapi nak keselesaan lah, boleh bagi saksat siang yang datang jauh semua kan. Sampainya pelurinya hari Ahad, pagi Ahad, akad nikah dengan peluri. Kan? Tentulah mereka bertolak daripada Johor Sabtu petang atau Sabtu tengah hari. Takkanlah pagi-pagi itu nak jalan ke Johor, jauh ni. Kan ada 1 jam, 2 jam punya perjalanan. 8 jam tuan-tuan daripada Johor nak ke sini. Ya, 8 jam tuan. Saya dah tahulah ada yang lebih cepat bawa, dia dapat keluar daripada 8 jam. Daripada Johor, daripada area Johor baru Selatan Johor. 8 jam nak ke Perak ni. Jadi tentulah mereka bertolak hari Sabtu. Nak pergi kahwin hari Ahad. Jadi mana mereka nak berangkuh? Itu istilah tadi. Nak meninggal. Jadi kalau ada homestay yang disewa dengan harga yang berpatutan, pemilik homestay itu sudah melakukan amal jariah. Memang untungnya memanglah. Dan untung tu tak ada, tapi untung tu berpatutan. Bukan kita sembelih orang. Macam baru ni saya pergi ke Cameron Highland dengan family. Saja berjalan balik hari. Kita engineer baru.
Sekali makan sarapan tuan tahu apa? Hampir 40 ringgit. Bayar semelih kan? Confirm semelih. Sarapan kan apa pun kan? Kalau kira dalam 25 okey lah. Faham lah kita ramai kan? Saya, isteri, anak-anak kan? 5 beranak. Campur nak buat seorang 6. Kalau RM20 tu setengah tak. Ini sampai dekat 40. Memang ada semelih kan? Confirm semelih. Agaknya Milo tadi tu dia cas RM2.5. Milo tadi tu dia cas RM2.5. Saya tengok kita tu sebenarnya dekat 40. RM39. Muncak panjang saya dalam memang confirm semelih. Ini kita pemilik usia ni kita tengok siap kan. Dia tahu. Kita berilah harga yang berpatutan. Itu dia sudah jadi amal jariah kita. Kan? Kita pesan pada anak kita, abah kalau abah mak tak ada, so kamu tekal kamu mesti ini pun macam mana cara mak abah uruskan ini. Ini pahala tu sampai kepada kita. Nah, walaupun kita sudah tiada di alam alam dunia. Kemudian yang seterusnya aunahran ajrahu ataupun parit yang dialirinya, yang dialirkan, yang dibinanya. Macam Datuk Wan Muhammad Saman juga. Dia bina panggil terusan. Namanya terusan Wan Muhammad Saman. Kan ada model tu terusan pergi banyak orang. Wan Muhammad Saman. Kan. Jadi pahala. Kan. Jadi amal jariah untuk dirinya. Kan? Kerana terusan itu mengalirkan air ke sawah-sawah ke pedang-pedang. Jadi amal jariah untuk dirinya. Macam kita lah. Katalah kampung kita ni kadang-kadang ada masalah baju. Macam mana kita nak buat? Kita gotong royong lah. Gotong royong. Kan? Sebelum adanya peruntukan mana-mana, kita gotong royong buat. Kita buka peluang. Kos nak bina parit ni, sekian. Siapa-siapa yang nak melakukan amal jariah boleh menyumbang kepada tabung pembinaan parit dan saliran kampung kita. Ada pula orang lain yang masuk, tengok tak tahu siapa kan. Ada yang boleh masuk sumbangan orang lain. Itu adalah jadi amal jariah untuk orang yang menyumbang. Kan? Sebab dia menyumbang untuk pembinaan parit-parit ni bermanfaat untuk penduduk kampung itu. Supaya walau macam mana pun insya-Allah tiada berlakunya banjir kilat. Baik tuan dengan banjir kilat ni kita tak ada nak buat apa pun. Orang kita tak ada kot. Pernah orang kita kena banjir kilat? Tak pernah kan? Tapi ada segala-segala tempat terdedah kepada banjir kilat. Sekejap je. Macam kampung Seri Azam.